Walaupun ustaz ni dimaki hamun, dengan kata-kata yang mencarut, kata-kata yang kotor, tapi ustaz ni membalas dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata hati. Dia belajar mengaji tentang akhlak, akidah, kan gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah. Okey guys, di sini saya akan mengulas video yang berapa minggu yang lalu yang viral pasal kejutkan sahur tu. Jadi ustaz ni yang bernama Kamilin Jamalin ini dia macam terkejut lah ya daripada netizen daripada Indonesia dengan komen-komen yang tak bertanggungjawab lah, komen-komen yang kasar, perkataan-perkataan yang macam tak ada akidah lah. Jadi ini menyangkut pasal akidah. Jadi ustaz ini pun menyatakan juga di video ini, Indonesia salah faham lah ya, salah faham tentang pasal kejutkan sahur ni ya. Jadi beliau ni macam terkejut lah, banyak sekali komen-komen yang mengenai tentang akidah lah, perkataan lisan ataupun percakapannya. Okey guys, jom kita tengok daripada ustaz, pernyataan daripada ustaz ni mengenai video yang viral itu. Jom. Okey guys, jom kita tengok pernyataan daripada ustaz Malaysia ni. Jom kita tengok pernyataan dia. Assalamualaikum saudara-saudaraku daripada Indonesia semua. Baru-baru ni saya ada buat satu video yang bertajuk Hentikan Perarakan Kejut Sahur. Video ini telah tersebar luas di TikTok, di IG, di Facebook. Tetapi dengan video ini saya mendapat satu kecaman yang hebat, khususnya daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara saya daripada Indonesia. Di TikTok misalnya ada lebih daripada 16,000 komen. Di IG juga dan di Facebook. Ratusan ataupun ribuan komen-komennya itu yang mengecam video saya. Ada yang memaki hamun, saya dicaruti, saya dimaki, saya dikecam, saya diugut, saya dikata dengan kata-kata yang tidak baik. Ramai juga yang private message saya di Facebook ataupun di IG yang juga mengecam dengan kata-kata yang subhanallah, masya Allah. Saya sendiri rasa terkejut membacanya. Saya tidak menyangka kecaman yang begitu hebat daripada saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya juga diberitahu bahawa ramai daripada influencer di Indonesia yang juga mengecam saya. Mungkin ramai yang tidak faham dengan konteks nasihat saya di sebalik video tersebut. Dalam video tersebut, saya mengatakan bahawa budaya daripada seberang yang dibawa ke Malaysia ini seharusnya dihentikan. Saya tidak mengecam apa yang berlaku di Indonesia. Saya menasihati apa yang berlaku di sini. Walaupun budaya tersebut banyak boleh didapati di Indonesia, tetapi sudah ada di Malaysia dan sudah wujud di beberapa tempat ataupun taman perumahan di sini. Dan perkara itu menyanggah daripada keputusan pihak autoritas agama ataupun pihak mufti di sini yang menyanggah perbuatan tersebut. Di sini pihak mufti ataupun di Indonesia mungkin kita kata kalau di Muhammadiyah itu adalah lajnah tarjih, di NU mungkin ada lajnah ulama'nya, majlis ulama'nya. Di sini pihak autoritas adalah mufti. Jadi mufti juga sudah memberikan teguran supaya jangan dinyaringkan bacaan ataupun suara di luar kawasan masjid melalui pembesar suara selain daripada azan dan iqamat. Kerana apa? Kerana itu boleh mengganggu jiran tetangga kawasan di sekitar. Saudara kena faham, di Malaysia ini kami tinggal dalam masyarakat majmuk yang mana berbilang bangsa, berbilang agama. Di sini tidak semuanya Muslim. Jadi Islam itu adalah agama yang memiliki toleransi dan meraihkan semua pihak. Walaupun mungkin jiran tetangganya juga Muslim, tetapi kondisinya juga tidak semuanya sama. Ada yang bekerja siang malam, ada yang mungkin tidurnya lewat, ada yang mungkin ibu yang mengandung, ada yang ada bayi-bayi yang masih kecil, ada yang pelbagai urusan yang tidak sama dengan kita. Saya pernah tinggal di hadapan surau, yang mana surau itu satu ketika dulu sering menyaringkan suara-suara kuliah ataupun ceramahnya ataupun nasyid-nasyidnya di luar
surau itu atau melalui mikrofon. Saya juga pernah ada anak kecil, isteri yang sedang mengandung, menjaga baby lagi. Di siang hari pun dinyaringkan suara nasyid-nasyid, suara-suara ceramah, dan itu juga boleh mengganggu kami. Saya pulang daripada kerja dalam keadaan penat, tiba-tiba baru saja hendak tidur, kedengaran itu dan ini. Jadi akan ada di dalam kejiranan itu mereka yang begitu keadaannya. Dalam Islam, kita dituntut untuk meraihkan, memberikan perhatian, walaupun kepada 2 ataupun 3 keluarga. Dikhawatiri kita ada menzalimi pihak lain. Dikhawatiri kita mungkin akan melanggar ataupun mencabuli hak orang lain. Apatah lagi jika di waktu sahurnya itu dibawa budaya sedemikian yang tidak sesuai di Malaysia. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya Indonesia. Saya tidak tahu juga jika di Indonesia mungkin sudah ada teguran-teguran ke ataupun perkara itu dilihat biasa. Nasihat saya ditujukan kepada rakyat di sini. Demi Allah, saya mengasihi saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya ada ramai sahabat-sahabat daripada Indonesia sejak saya belajar sampai kini. Saya juga sudah banyak kali pergi ke Indonesia dan baru sahaja pulang daripada Indonesia mungkin sebulan ataupun 2 bulan yang sudah. Saya kagum dengan akhlak-akhlak orang Indonesia yang Masya Allah pertuturannya, kelakuannya, layanannya. Subhanallah, saya begitu kagum sekali. Jadi saya begitu terkejut sekali bila menerima komentar-komentar, mesej-mesej yang mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada diri saya. Ada yang mengatakan saya ini anjing, ada yang mengatakan saya ini bahlul, ada yang mengatakan saya ini tolol dan sebagainya. Kata-kata yang subhanallah. Kita di bulan Ramadan yang mulia, dalam agama kita dituntut untuk mengutamakan agama kita berbanding dengan adat tradisi. Jika adat tradisi itu ada menyanggah agama, kita ketepikan dahulu. Dan agama itu adalah nasihat. Tugas saya adalah untuk memberikan nasihat. Tetapi tak semua orang yang akan menerima nasihat saya dan tak semua orang yang suka. Tetapi tugasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar perlu diteruskan. Soal sama ada yang menerima ataupun yang tak menerima, itu kemudian. Kalau ada yang tidak menerima ataupun tidak bersetuju dengan apa yang saya katakan, boleh saja tidak bersetuju, tetapi tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Saya tidak bercakap hanya kepada saudara-saudara di Indonesia. Benda ini juga berlaku di Malaysia. Di sini juga ramai yang berkelakuan sedemikian, yang bila kita tidak bersetuju, kita akan melabel, kita akan maki hamun, kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu semua bukan daripada akhlak Islam. Khususnya kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Tidakkah kita mengambil pengajaran, suruhan daripada Allah dan Rasul, yang mana Allah kata sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji ataupun tindakan yang keji ketika mereka berpuasa, Allah tidak berhajatkan ataupun Allah tidak membutuhkan kepada puasa kita semua, lapar dahaga kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketika kita berpuasa, janganlah kita berkata dengan kata-kata yang buruk, jangan kita memaki hamun, jangan kita mencarut, jangan kita bergaduh. Jadi sekiranya perintah daripada Allah dan Rasul ini tidak meresap dalam jiwa kita, tidak kita ambil endah, kemudian kita berasa begitu sensitif ataupun kita berasa marah kerana adat tradisi kita ini diganggu gugat, sedangkan perintah daripada agama itu yang sepatutnya kita dahulukan. Saya akan terus memberikan nasihat ataupun menyampaikan apa yang saya lihat sebagai satu kebenaran. Tidak bersetuju dengan saya tidak mengapa, tetapi berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Saya juga saudara seagama kalian, saya bukan musuh kalian. Mungkin ada 1 atau 2 nasihat daripada saya yang saudara tak boleh terima, tetapi mungkin ada berpuluh lagi nasihat saya yang boleh diterima. Saya tidak akan membalas kata-kata tersebut dengan kata-kata yang sama juga, tetapi saya akan balas dengan kata-kata yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan kata-kata yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi seorang yang ada permusuhan sebelum itu, satu hari nanti akan menjadi kawan yang baik. Apa pun Nabi SAW dah bagi tahu, ad-dinun nasihah. 3 kali Nabi sebut agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Saya hanya menyampaikan dalam ruang ilmu yang saya tahu, di dalam suasana masyarakat yang saya tahu. Siapa yang boleh mengambil manfaat, ahlan wa sahlan. Siapa yang tak mau, enggak apa-apa, bisa aja. Apapun saya doakan, semoga semua kita memperoleh hidayah. Itu lumrah sebagai seorang pendakwah. Saya juga insan yang tidak sempurna. Saya tidak berasa hati dan saya maafkanlah semua yang berkata begitu kepada saya.
kerana itu adalah dakwah. Tapi sebagai saudara seagama, janganlah jika kita tidak menerima satu teguran ataupun nasihat itu, kita memberikan lontaran kata-kata yang tidak sepatutnya. Setahu saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Saya menjaga tutur kata saya. Tapi sekiranya ada kesilapan, saya juga pohon maaf. Saya doakan juga semoga saudara-saudara semua diberikan rahmat oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah. Jangan kata-kata yang tidak baik. Kita khawatiri pahala-pahala puasa kita ni semua akan terpadam. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada saudara-saudara saya semua di luar sana, daripada mana jua anda berada.